Bang Krian, sila Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih, Tuan Speaker, di atas peluang diberikan. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan memetik satu ayat daripada Tirukural yang berbunyi seperti berikut. Aatruvar Aatral Panidal, Adu Sandror Matrare Matrum Padai. Saya ulangi. Aatruvar Aatral Panidal, Adu Sandror Matrare Matrum Padai. Yang bermaksud, seseorang itu boleh menang dalam sesuatu tanggungjawab dan amanah yang diberikan, malahan dalam sesuatu peperangan, sekiranya beliau merendahkan diri dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, sehinggalah pihak lawan juga akan terpegun dan terpengaruh dengan cara kita merendahkan diri dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat umum. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pembentangan belanjawan pada hari Jumaat yang lalu dalam keadaan ekonomi negara kita yang semakin mencabar. Saya amat kagum dengan iltizam dan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang masih tidak mahu mengambil gaji sebagai Perdana Menteri untuk 3 tahun berturut-turut demi agenda beliau mereformasikan dan memartabatkan ekonomi, kewangan dan masa depan negara kita. Di kesempatan ini sebagai ahli parlimen dari Pulau Pinang, saya pertamanya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengumumkan projek-projek yang memberi manfaat kepada rakyat. Di antaranya adalah projek lebuh raya bertingkat elevated highway dari Sungai Dua ke Juru di Pulau Pinang bagi mengurangkan kesesakan jalan raya pada waktu puncak. Saya juga amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman permulaan projek LRT Light Railway Transit di Pulau Pinang, projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan projek pembekalan air mentah dan air terawat dari Sungai Perak ke Pulau Pinang. Saya juga amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pelaksanaan projek-projek ini yang sekian lama dan amat diperlukan oleh rakyat Pulau Pinang. Pada masa yang sama, saya juga ingin memperingati kerajaan mengenai tanggungjawab kerajaan seperti yang telah dijanjikan semasa pilihan raya kecil di Sungai Bakap, janji yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Zaid Hamidi, Yang Amat Berhormat, Timbalan Menteri pertama, di mana semasa kempen pilihan raya kecil itu, kerajaan telah menjanjikan untuk memulakan dan menyempurnakan projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap yang telah sekian lama tergendala. Timbalan Speaker yang saya hormati, saya juga mengambil kesempatan ini sebagai tanda penghormatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Yang Berhormat Damansara yang ada di sini, yang selalu meluangkan masa untuk berjumpa dengan wakil-wakil rakyat ahli parlimen berbangsa India dari masa ke semasa untuk mengetahui dan dengan lebih mendalam masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat India pada masa sekarang, dan juga mengumumkan dari masa ke semasa langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pada masa yang sama, saya ingin mengulangi permintaan Yang Berhormat Bagan, mantan Menteri Kewangan, mantan Ketua Menteri Pulau Pinang, yang merupakan bekas Menteri Kewangan yang telah menyarankan supaya peruntukan untuk mengatasi masalah sosioekonomi kaum India dinaikkan ke jumlah 200 juta. Sebagai bekas Menteri Kewangan, saya percaya beliau memahami keadaan sosioekonomi kaum India yang makin mencabar. Pada masa yang sama, saya juga menerima permintaan dari pelbagai pertubuhan yang mewakili orang-orang India yang menyeru kerajaan menaikkan peruntukan untuk kaum India ini dari 130 juta ke jumlah yang lebih baik. Terkini, Timbalan Speaker, dalam Malaysia kini dilaporkan seorang wakil Malaysian Indian People Party telah meminta
kerajaan mempertimbangkan jumlah 500 juta untuk dipertimbangkan untuk diagihkan bagi mengatasi masalah sosioekonomi kaum India. Saya di sini cuma ingin memohon, saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang merupakan seorang yang berjiwa rakyat, yang selalu memberi perhatian kepada masalah rakyat Malaysia dari pelbagai kaum, akan memberi perhatian kepada permintaan ini. Dan saya sebagai penyokong tegar PMX ingin menggunakan kesempatan ini untuk merayu kepada beliau untuk mempertimbangkan, meningkatkan lagi peruntukan untuk mengatasi masalah sosioekonomi rakyat India daripada 130 juta ke 200 juta seperti yang diminta oleh Yang Berhormat Bagan. Kerana saya fikir bahawa ini adalah perkara yang perlu kita memberi perhatian. Pada masa yang sama, sebagai pengurusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, pertama kalinya kita menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan ketika Yang Berhormat Bagan menjadi Menteri Kewangan, iaitu RM700,000 telah diberikan. Saya ingin juga memohon pada kesempatan ini, kalau boleh permintaan saya sebagai pengurusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang dipertimbangkan dan jumlah sebanyak RM700,000 juga diagihkan kepada Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang untuk digunakan bagi menyelenggara kuil-kuil dan juga memberi bantuan-bantuan kebajikan kepada orang-orang berkaum Hindu di Pulau Pinang. Timbalan Speaker yang saya hormati, saya juga menggunakan kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sambutan Thaipusam tahun depan. Kerana sambutan Thaipusam di Pulau Pinang merupakan satu sambutan yang begitu besar. Yang Berhormat Damansara tahu, beliau juga berasal dari Pulau Pinang, di mana kita merasakan bahawa dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sambutan Thaipusam, sambutan itu akan menjadi lebih meriah dan beliau akan memahami juga keadaan dan sosioekonomi, masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang, terutamanya rakyat kaum India berbangsa India, kaum Hindu di Pulau Pinang. Saya juga mengalu-alukan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai peruntukan untuk menguruskan perkampungan orang asli dan kampung baru Cina. Cuma saya ingin tanya, bagaimana pula dengan peruntukan penyelenggaraan untuk kampung-kampung orang India? Kenapa tidak ada sebarang peruntukan? Bolehkah saya menggunakan peluang ini juga untuk merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempertimbangkan penyelenggaraan dana penyelenggaraan untuk kampung-kampung orang India, kerana di Malaysia ada banyak lagi kampung-kampung orang India, termasuk juga di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Negeri Sembilan. Di kesempatan ini saya juga ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau boleh mengagihkan peruntukan untuk asrama, kerana saya lihat bahawa pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi masalah-masalah kebajikan begitu baik, di mana pemberian bantuan kebajikan kepada warga emas dan kanak-kanak telah dipertingkatkan. Saya difahamkan bahawa Ramakrishna Ashramam yang berada di Jelutong Pulau Pinang sejak kebelakangan ini tidak menerima sebarang peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan yang dahulunya diterima oleh mereka. Dalam kesempatan ini, saya sebagai ahli parlimen daripada Pulau Pinang juga ingin merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempertimbangkan pemberian peruntukan untuk Ramakrishna Ashramam di Pulau Pinang yang selalunya menerima bantuan daripada Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, adik ataupun abang kepada Yang Berhormat Damansara, Yang Berhormat Jagdeep Singh Dio, yang juga merupakan adun Datuk Keramat dan Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, di samping saya yang memberi bantuan dari masa ke semasa. Permintaan saya adalah sekiranya mereka menerima bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan tiap-tiap tahun, ia akan mengurangkan beban yang dihadapi oleh mereka, di mana mereka sekarang mempunyai sekurang-kurangnya 52 anak-anak yatim piatu yang tinggal di asrama tersebut. Datuk Speaker, di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana saya melihat kesungguhan kerajaan untuk memerangi gejala rasuah yang makin parah di negara kita.
kerajaan telah memperuntukkan jumlah sebanyak RM338 juta. Namun demikian, saya ingin membawa kepada perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kesungguhan beliau untuk memerangi rasuah di negara kita mungkin tergendala kerana ada unsur-unsur dalam SPRM yang boleh menyalahgunakan kuasa sehinggakan ada beberapa kes-kes tertentu sahaja disiasat dan dituduh. Saya menggunakan contoh. Baru-baru ini kita digegarkan dengan berita mengenai rasuah yang melibatkan penyalahgunaan dana yang melibatkan HRD Corp, Human Resource Corporation, di mana laporan Ketua Audit Negara tahun 2024 telah membongkarkan bahawa ada skandal yang melibatkan pemberian geran latihan berjumlah 51.6 juta ringgit, di mana jumlah ini telah diberikan kepada hanya 307,026 individu sahaja. Saya juga difahamkan bahawa ada kehilangan dana sebanyak 49.38 million. Kehilangan pelaburan bernilai 3.73 bilion. Termasuklah pembelian menara ikhlas untuk jumlah 202 milion ringgit. Kita juga mendengar bahawa pegawai eksekutif telah diminta untuk bercuti. Saya sekarang mendengar cerita yang amat membimbangkan. Kononnya beliau telah diminta untuk kembali bertugas. Apa yang berlaku? Kita telah membahaskan perkara ini di Parlimen. Kita telah minta supaya tindakan diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. SPRM telah melakukan serbuan ke HRD Corp. Tiba-tiba pegawai yang terlibat diminta untuk kembali bertugas. Saya mohon penjelasan daripada menteri yang berkenaan. Saya juga menyokong tindakan diambil dengan tegas ke atas mana-mana ahli politik yang menyogok dan menyimpan duit di rumah yang dikenali sebagai safe house. Baru-baru ini kita mendengar seorang ahli politik yang terkenal telah menyogok sebanyak 5 juta ringgit wang, dan wang ini telah disita oleh SPRM. Di sini saya juga menyuruh supaya tindakan tegas diambil ke atas semua individu-individu yang terlibat dalam skandal 1BN, Satu Bestari Net, di mana jumlah skandal yang dikatakan terlibat adalah lebih kurang bernilai 4 bilion ringgit. Umum mengetahui bahawa kontrak ini yang melibatkan Satu Bestari Net telah dianugerahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada YTL Corporation pada tahun 2011 ketika Yang Berhormat Pagoh menjadi Menteri Pelajaran. Saya mohon perkara ini juga disiasat. Pada kesempatan ini, Timbalan Speaker, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menegur kerajaan dengan cadangan untuk mengubal dan membentangkan rang undang-undang tahanan di rumah, house arrest. Timbalan Speaker, ada desas-desus atau bisikan orang ramai bahawa rang undang-undang Akta Tahanan Rumah ini sedang digubal untuk banduan-banduan tertentu. Saya tidak mahu menyatakan nama, tetapi nama Najib Tun Razak diulangi beberapa kali. Saya sebagai backbencher hanya ingin menyuruh kerajaan supaya waspada dengan cadangan atau rang undang-undang atau Akta Tahanan Rumah ini. Kerana rang undang-undang Akta Tahanan Rumah ini sudah memulakan banyak polemik di luar sana. Kalau kerajaan ingin mengambil pendekatan bahawa hanya orang-orang tertentu saja yang dilayak ditahan di rumah, perkara ini perlu dijelaskan dengan lebih teliti dan jelas mengenai siapa yang layak untuk ditahan atau menjalani tempoh pemenjaraan di rumah, kerana kita tidak mahu perbezaan di antara dua darjat berlaku di negara kita lagi. Dalam konteks ini juga, saya tidak melihat apakah perbezaannya, kerana dalam satu bab, kerajaan menggunakan Akta SOSMA untuk menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam Global Equine Services dan Business Holding Sdn Bhd. Saya merasakan bahawa ia adalah salah untuk menggunakan SOSMA. Saya telah menentang SOSMA dari dulu lagi. Apabila ahli-ahli parlimen, adun-adun daripada DAP ditahan di bawah SOSMA. This is a draconian law, Timbalan Speaker. Dan saya sebagai peguam menyatakan tentangan saya. Saya ingin menentang kepada penggunaan SOSMA ke atas semua individu-individu yang terlibat dalam kes Global Equine Services Business Holding Sdn Bhd. Kalau ada keterangan, tuduh mereka di mahkamah. Jangan gunakan SOSMA kerana undang-undang itu adalah undang-undang yang zalim. Akhir sekali, sebelum saya mengundur diri, mungkin saya adalah satu saja ahli parlimen yang berbincang tentang perkara ini. Baru-baru ini, saya sebagai seorang pencinta haiwan,
ingin dengan segala hormatnya dan penuh takzim, Timbalan Speaker, menyeru dan merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi peruntukan khas kepada Jabatan Veterina di seluruh Malaysia untuk menjaga kebajikan haiwan-haiwan terbiar seperti anjing dan kucing. Baru-baru ini telah tular dalam media sosial, terutamanya aplikasi TikTok, kejadian yang amat menghayat hati dan memilukan yang menimpa sebuah anjing terbiar bernama Kopi yang ditembak mati oleh kaki tangan Majlis Daerah Besut di negara Terengganu. Tetapi kebaikannya adalah saya melihat masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, tak kira Melayu, India, Cina, semua lapisan masyarakat bersama-sama membantah kepada perkara ini yang begitu zalim. Kejadian ini telah mendatangkan kemarahan netizen dan orang awam, di mana kita lihat bahawa semua lapisan masyarakat daripada pelbagai kaum membantah dan memprotes dengan sekeras-kerasnya tindakan kaki tangan Majlis Daerah Besut yang rakus dan tidak berperi kemanusiaan. Walaupun dalam belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak ada sebarang pengumuman khusus mengenai pemeliharaan kebajikan haiwan terbiar selepas kejadian yang menimpa anjing Kopi. Saya berharap Kerajaan Persekutuan akan menunjukkan satu iltizam untuk menjaga, memelihara haiwan-haiwan terbiar seperti anjing dan kucing, kerana sesuatu negara akan dinilai di persada dunia dengan cara bagaimana kita menilai haiwan-haiwan terbiar. Timbalan Speaker, dalam kesempatan yang diberikan, akhir saja saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua kaki tangan polis Diraja Malaysia di Balai Polis Jelutong, di IPD Timur Laut, anggota-anggota bomba di Jalan Perak, kaki tangan kesihatan Malaysia di Klinik Jalan Perak, dan menyatakan bahawa semua peruntukan-peruntukan yang diagihkan saya berharap akan sampai ke mereka bagi tujuan kita meningkatkan lagi perkhidmatan kepada rakyat. Terima kasih Timbalan Speaker di atas peluang yang diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Jalutan.